Elak mulut rimau, masuk mulut buaya. Sejak akhir-akhir ini, banyak sekali iklan di media sosial yang menawarkan perkhidmatan pemberian pinjaman wang segera yang dilihat mudah untuk diluluskan dan mendakwa mereka merupakan syarikat pinjaman wang berlesen yang dijamin kerajaan. Maka ramailah di antara rakyat Malaysia yang terpedaya dan terjerumus ke lembah paling hitam dalam hidup mereka. Tidak ubah seperti mengelak daripada mulut harimau namun termasuk ke mulut buaya apabila ramai terperangkap dengan jerat syarikat pemberi pinjaman wang PPW berlesen yang realitinya tidak ada beza dengan Ahlong. Syarat ketat yang dikenakan oleh Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT ke atas syarikat PPW bersandarkan Akta Pemberi Pinjaman Wang 1951 Akta 400 ternyata bukan penghalang bagi mereka menangguk di air keruh menggunakan pelbagai taktik memerah sebanyak mungkin wang daripada peminjam. Walaupun Akta 400 antara lain menetapkan syarat syarikat PPW hanya boleh mengenakan kadar faedah maksimum ke atas pinjaman sebanyak 12% bercagar hingga 18% tidak bercagar setahun, ada yang mengecas kadar faedah berkali ganda lebih tinggi menurut Persatuan Keselamatan Pengguna Kuala Lumpur PKPKL. PKPKL yang menerima lebih 200 aduan sebulan tentang isu itu juga percaya angka sebenar mereka yang menjadi mangsa PPW adalah jauh lebih tinggi. Mereka tidak tampil meminta bantuan disebabkan oleh beberapa faktor termasuk takut kehilangan pekerjaan terutama penjawat awam selepas diugut oleh PPW dedah yang di-Pertua PKPKL Samsudin Muhammad Fauzi. Kami memang banyak menerima aduan mangsa dan untuk kami membantu mereka perlu datang ke ibu pejabat di sini. Bagaimanapun ada yang tidak dapat datang disebabkan kekangan kewangan kerana menetap jauh seperti di Sabah, Sarawak dan negeri-negeri lain, katanya kepada media. Mengulas lebih lanjut, Samsudin berkata pihaknya menerima lebih 5,000 aduan dalam tempoh 2012 hingga sekarang dan untuk tahun ini setakat Mei lalu, PKPKL menerima lebih 800 aduan. Kira-kira 95% daripada aduan itu berjaya diselesaikan, katanya menambah antara negeri yang merekodkan kes paling banyak ialah Sabah dan Sarawak dengan sebahagian daripada peminjam mencagarkan harta benda seperti tanah dan rumah kepada syarikat PPW. Ramai yang menjadi mangsa kerana mereka terdesak untuk menggunakan duit dan keadaan ini sangat membimbangkan kerana kebanyakan mereka adalah dalam kumpulan usia produktif antara 30 dan 40-an. Yang besar pun ada juga, katanya. Berdasarkan keadaan ekonomi semasa, Samsudin tidak menolak jumlah aduan akan meningkat dan tambah beliau, peminjam tidak hanya melibatkan golongan yang berpendapatan rendah B40 tetapi juga daripada kumpulan M40 serta T20. Mengulas tentang kes yang pernah dikendalikan oleh persatuan itu, beliau berkata ada syarikat PPW yang menyimpan kad ATM dan kad pengenalan peminjam iaitu satu kesalahan menurut Akta 400 yang dipinda pada 2010. Dalam pada itu, mangsa yang dibantu oleh PKPKL memberitahu mereka sama sekali tidak menduga akan hidup dalam ketakutan selepas meminjam daripada syarikat PPW tidak ubah seperti orang yang berhutang dengan Ahlong. Ada yang pada asalnya meminjam RM3,000 daripada sebuah PPW namun kini terjerat dengan satu lagi pinjaman berjumlah RM25,000 daripada syarikat sama. Disebabkan kadar bayaran bulanan yang terlalu tinggi, ada masanya peminjam tidak dapat melunaskan bayaran tersebut, menyebabkan syarikat berkenaan menghantar wakil ke rumah dan mengugut untuk menangkap anaknya selain memasukkannya ke dalam lokap. Adalah disarankan agar penguatkuasaan bagi Akta 400 diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN yang mempunyai jumlah pegawai mencukupi. Selain itu, kementerian tersebut juga mempunyai tribunal tuntutan pengguna yang dapat memudahkan mangsa membawa kes mereka untuk pengadilan dengan bayaran serendah RM5 berbanding mendapatkan khidmat peguam yang memerlukan kos tinggi. Benar, Akta 400 tidak sepatutnya di bawah KPKT kerana tidak relevan disebabkan portfolio kementerian itu bukannya berbentuk badan kewangan berbanding KPDN yang di bawahnya ada Akta Sewa Beli 1967 dan Akta Jualan Langsung serta Skim Anti Piramid 1993 selain mempunyai lebih 2,000 penguatkuasa. Di samping itu, KPDN juga mempunyai pejabat di setiap daerah sekaligus memudahkan akses orang ramai kepada mereka sedangkan KPKT hanya mempunyai 3 tempat aduan iaitu masing-masing satu di Putrajaya bagi Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Syarikat PPW yang didapati bersalah melanggar undang-undang wajib dibatalkan lesen serta-merta selain syarat permohonan dan pembaharuan lesen perniagaan diketatkan bagi mengelakkan isu tersebut terus membarah. Dan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital KKD diseru agar membuat pemantauan terhadap iklan sebegini yang dilihat bermaharajalela di laman sosial sebelum ianya menjadi senjata yang membunuh rakyat.
Ditambah pula kini mereka makin berani dengan menggunakan gadis bertudung untuk menjadi jurucakap bagi menambah hati orang Melayu. Rakyat Malaysia usah mudah terpedaya dan jangan menjadikan diri anda sebagai mangsa Nokta.